Alright guys, kes hari ni berlaku dekat New Delhi, India. Okay, kes ni mungkin salah satu kes jenayah seks yang paling terkenal dekat dalam sejarah yang mencetuskan protes global dan gerakan hak wanita menyeru pembaharuan radikal untuk mengekang keganasan yang berasaskan jantina yang berada dekat India ni. Okey, kalau korang pernah tengok cerita Delhi Crime, siri asal Netflix pada tahun 2019 guys. Dan kisah hari ini adalah berdasarkan pada cerita tu juga. Jadi kes ni dirujukkan sebagai kes Nirbhaya yang dinamakan sempena nama sambanan mangsa yang digunakan oleh media pada ketika tu. Tapi nama tu pula, Nirbhaya tu bermaksud tak takut. Jadi guys, pada waktu tu undang-undang India ni diorang tak bagi nama sebenar dikeluarkan kepada pihak media. Dan jadi diorang ni menggunakan nama Nirbhaya, nama samaran. Tapi selepas pada tu, lepas kes Nirbhaya ni macam meletup pada waktu tu, ibu bapa kepada mangsa ni membenarkan pihak media untuk mendedahkan identiti sebenar mangsa ni. Jadi guys, kes ni memang masih sangat penting disebabkan kempen global seterusnya itu untuk menamatkan orang kata keganasan seksual terhadap wanita dan juga kanak-kanak perempuan telah membawa kepada perubahan yang sangat-sangat positif lah. Okay? Termasuk semakan undang-undang India dan juga undang-undang sistem diorang ni sendiri. Okay? Diorang punya undang-undang pada mula tu macam agak longgar sikit. Tapi selepas daripada kes Nirbhaya ni, diorang ketatkan lagi diorang punya undang-undang. Okay guys, so hari ni, apa lagi? Jom kita kupas lebih lagi berkenaan dengan kes Nirbhaya ni. This morning, as well as the shootings this afternoon. Network Victor King 854. Place -29 out of Gardena on 145. Okey guys, pada 16 bulan Disember 2012, seorang pelatih fizioterapi perempuan yang berusia 22 tahun yang bernama sebagai Jodi Singh dan juga dia ada kawan lelaki tu yang bernama Awin Rakrita Pandi. Okey, diorang ni menghabiskan malam diorang ni pergi tengok movie. Tengok movie cerita Life of Pi yang terletaknya dekat Bandar Munirka, kejiranan dengan Delhi Selatan ni. Kalau dekat sana, katakanlah diorang nak balik rumah, diorang dua orang ni kena naik bas lebih kurang dalam pukul 9.30 malam. Jadi diorang pun tunggulah. Lepas dah habis movie, dah lepak dan sebagainya, diorang pun keluar. Keluar daripada tempat tu dan diorang pun pergilah tunggu dekat stesen bas. Jadi masa diorang tengah tahan bas tu, ada satu bas berhenti. Alright, diorang pun naik bas ni. Dan bila diorang naik bas ni, dekat dalam bas ni terdapat ada 6 lelaki. Okey, ada 6 lelaki termasuk pemandu. Dan ni tak lama selepas diorang dah naik bas, okey, kawan lelaki pada si Jodi ni ataupun si Awin ni, dia dah rasa macam ini macam ada benda yang tak kena ni. Dia rasa macam ada benda pelik, something wrong somewhere ni. Dan tiba-tiba bas tu dia menyimpang daripada laluan biasa tau. Sebagai contohlah, dia laluan daripada A nak pergi ke B, tapi pada malam tu dia daripada A dia pergi ke C dulu. Dia tak ikut jalan biasa, Jadi si Awin ni pergilah tanya dekat driver bas, kau nak pergi mana ni? Dan ketika itulah 6 lelaki yang berada dekat dalam bas tu dah mula mengancam dia orang ni. Budak-budak dekat dalam bas ni tanya macam-macam dekat couple dua orang ni. Tanya kau buat apa? Kau pergi mana? Kau lepak mana malam-malam tengah-tengah buta ni berduaan aja? Macam-macam benda lah diorang tanya. Jadi biasalah bila dekat dalam bas dah ditanya soalan yang pelik-pelik, dah ditanya soalan yang macam-macam, si Awin ni pun macam bengang macam apa hal kau tanya aku macam-macam, bawa je lah bas, apa benda ni? Jadi tak lama kemudian berlakulah orang kata perbalahan mulut dan juga pergelutan antara Awin dan juga lelaki-lelaki yang berada dekat dalam bas tu. Jadi si Awin ni dipukul dengan teruk guys. Bukan dipukul dengan penumbuk, bukan di kaki kan dia, bukan. Dia dipukul dengan batang besi. Okey? Jadi si Awin ni kena swing tau. Kena swing dengan batang besi dan at last mamat tu just pingsan. And then bila dia nampak si Awin ni dah pingsan, lelaki tu tiba-tiba menoleh ke arah Jodi. Dia tengah toleh ke arah perempuan tu. Dan perempuan tu dalam keadaan takut lah. Dan budak-budak lelaki ni seret budak perempuan ni pergi ke belakang bas. Dan lelaki tu budak-budak ataupun lelaki-lelaki ni tanpa belas kasihan pergi pukul Minah ni dengan batang besi dan secara bergile-gile menyerang dia secara seksual guys. So laporan perubatan mendedahkan bahawa
yang perempuan ni didera dengan objek tumpul, berkemungkinan besar adalah batang besi yang mengakibatkan kejerahan serius pada perut, usus dan juga kemaluan dia. Dan menurut pada laporan polis juga, perempuan ni berusaha keras ni untuk melawan lelaki-lelaki ni sampaikan dia meninggalkan kesan gigitan kepada 3 orang yang menyerang dia ni. Okey, dalam bas tu ada 6 orang 3 orang serang dia, kena gigit dan sebagainya. Jadi disebabkan hal tu, lelaki-lelaki ni marah, berang ada orang ni. Dan dia orang pun terus attack Minah ni, serang dia dengan kejam disebabkan keberanian dia untuk gigit dia orang ni. Jadi guys, korang bayangkan budak perempuan tu dekat dalam bas, dah kena cedok, dah kena pukul, dah kena sepak terajang apa semua dengan besi dan sebagainya, kena rodok dekat perut, kena rodok dekat kemaluan dan sebagainya. Lepas diorang dah settle ni, penyerang-penyerang ni ataupun budak-budak lelaki ni semua ni boleh buang mangsa yang tak sedarkan diri ni keluar daripada bas. Tapi dia keluarkan mangsa ni ataupun dia buang mangsa ni masa tu bas tengah bergerak guys. Bas tengah bergerak, kau campak aje keluar bas. Kau bayangkan. Kau bayangkan, kau dalam keadaan yang tersiksa, kau dah dalam keadaan yang sakit, bas tengah bergerak, orang campak kau keluar daripada bas. Jadi, pada ketika tu, ada public tengah lalu lalang kat situ, terjumpa lebih kurang dalam pukul 11 malam. Terjumpa diorang ni lebih kurang dalam pukul 11 malam. Jadi, bila diorang dah jumpa couple ni, terbaring dekat tengah jalan lebih kurang dalam pukul 11 malam, diorang tak ada cerita banyak. Diorang terus telefon polis dan pasangan tu terus dibawa ke hospital di mana perempuan tu telah menerima rawatan kecemasan dan dia terpaksa hidup on life support pada ketika tu. Jadi si Awindra ni ataupun Awin, apa jadi dengan dia? Dia of course teruk juga keadaan dia dengan patah anggota badan dia, tapi Mamat tu terselamat. Jadi guys, nak dijadikan cerita, bila kes ni dah mendapat tumpuan media, benda ni macam viral, benda ni macam burst dekat seluruh negara India pada ketika tu dan dia orang kata membawa satu kejutan yang sangat-sangat besar kepada semua rakyat India pada ketika tu. Jadi yang perempuan ni ataupun Jodi ni menjalankan beberapa pembedahan tetapi masih lagi dalam keadaan kritikal guys. Kerajaan India melantik jawatan kaunselor doktor untuk memastikan yang Jodi ni dapat perubatan yang terbaik. Jadi diorang ambil keputusan pada 26 hari bulan Disember untuk pindahkan Jodi ni ke Singapura untuk menerima pemindahan organ. Kau bayangkan kena rembat, kena belasah, sampaikan organ dalaman pun jahanam. Jadi pada 26 hari bulan Disember, diorang fly si Jodi ni pergi ke Singapura untuk buat organ transplant. Tapi masa diorang datang dengan that particular idea, beberapa orang doktor tak setuju dengan benda ni disebabkan Jodi ni masih lagi kurang stable. Masih lagi kurang stable dan ada risiko yang sangat tinggi kalau terbangkan dia daripada India ke Singapura. Walau macam mana pun, keputusan dah buat. Jadi, diorang pun transport lah Jodi ni daripada India ke Singapura. Jadi, dalam semasa perjalanan, flight, 6 hours flight daripada India ke Singapura ni pada 27 bulan Disember, Jodi mengalami serangan jantung dan dia terus tak sedarkan diri. And then pada 29 hari bulan Disember, lebih kurang dalam pukul 5 pagi macam itulah, dia dah disahkan meninggal dunia guys. Okay, sekejap daripada 26 hari bulan Disember, 27, 28, 29. Jadi guys, kita flashback balik Sehari selepas pada kejadian ngeri tu, polis New Delhi ni dapat menahan suspek. Dia dah dapat dah suspek-suspek ni. Dan macam mana diorang boleh dapat suspek ni sedangkan kita sendiri tahu India ni berapa besar, Diorang tahu ataupun diorang dapat tangkap suspek ni bila diorang kenal pasti bas sewa tu melalui CCTV dan menemui pemandu tu yang ternyata pemandu tu adalah Ram Singh yang berusia 30 tahun. Jadi dengan bantuan mangsa lelaki, polis dapat dia punya sketch. Mangsa lelaki dah sedar. Kira dia selamat lah, dia dah sedar. Interview dengan mangsa lelaki dan sebagainya. So diorang dapatkan sketch tau. Dapatkan sketch daripada mangsa lelaki ni. Jadi guys, pada ketika tu telefon Awin dan juga telefon Jodi, diorang punya handset ni dah kena rembat dengan diorang punya penyerang ni kena rembat. Okey, dan polis berjaya untuk kesan telefon tu. Dekat mana telefon tu berada. Okey, basically diorang tahu kat mana budak-budak ni lepak. Dalam erti kata lain, 6-6 ni termasuk pemandu bas tu kena cekup. Jadi guys, budak-budak yang kena tangkap ni semua muda-muda je guys. Lingkungan dalam 17 ke 26 ke 30 tahun macam itulah. Pemandu bas tu nama dia Ram Singh dan dia pun ada abang. Abang dia bernama Mukesh Singh yang pada ketika tu berusia 26 tahun. Okey.
Dan ada seorang budak penolong pengajar gym, okey, Vijay Sharma yang berusia 20 tahun, Pawan Gupta 19 tahun. Dan Pawan Gupta ni pula adalah penjual buah-buahan. Penjual buah-buahan guys. Dan ada seorang budak yang berusia 17 tahun yang bernama Muhammad Afroz dan juga Akshay Thakur yang berumur 28 tahun yang datang ke New Delhi untuk cari pekerjaan. Jadi diorang ni semua kena tangkap. Okey. Jadi kalau kita tengok daripada latar belakang diorang sekalipun diorang ni adalah a middle class person lah, which is ada pekerjaan, okey, pemandu bas, ada gym instructor, ada yang budak yang baru sampai Delhi cari pekerjaan, ada yang jual buah kan. Jadi diorang punya lifestyle yang memang macam tu lah kan. Diorang punya lifestyle yang jenis yang takes things easy bang, probably. Jadi pada ketika tu laporan mendedahkan bahawa pada awal hari tu sebelum kejadian, kumpulan lelaki tu mengadakan pesta bersama-sama ni kan. Diorang pergi parti bersama-sama, 6 orang ni. Diorang pergi parti, mabuk dan sebagainya kan. Jadi bila dah mabuk, dah naik bar, dah macam-macam benda lah. Jadi guys, Ram Singh pada ketika itu, pemandu bas pada ketika tu, dia bekerja pada hari tu, tapi dia decide untuk bawa bas keluar dan pergi enjoy dengan kawan-kawan dia kan? Dan bas dia ni pula jenis yang tingkap dia 100% tinted, memang tingkap gelap. Jadi mula-mula tu diorang naik bas dan diorang ternampak ada seorang tukang kayu kan, yang berusia lebih kurang dalam 35 tahun. Apa yang diorang buat? Okey, mamat tukang kayu tu naik bas, okey, lepas bas tu dah jalan, diorang ni pergi rompak mamat tu, pergi belasah mamat tu sebelum buang mamat tu keluar daripada bas. Tapi tukang kayu tu tak cedera parah. Diorang je sekadar merompak je kan, ambil wallet, ambil duit dan sebagainya. Jadi tukang kayu ni pergi report pada polis. Dia report pada polis dan dia beritahu lah kat polis kan apa benda yang dah jadi, dengan harapan pihak polis akan ambil tindakan lah kan, supaya tak adalah lagi benda-benda buruk yang akan berlaku. Tapi biasalah polis kan, bila dah dengar cerita-cerita macam ni, kadang-kadang sebarang tindakan pun dia takkan ambil pun, dia buat je. Jadi predator ni masih lagi bebas dan diorang pergi memburu sasaran yang seterusnya. Dan nak jadikan cerita, sasaran seterusnya adalah couple yang malang tu lah, si Awin dan juga si Jody ni. Jadi guys, 5 hari selepas pada kematian Jody pada 3 hari bulan Januari tahun 2013, polis menfailkan pertuduhan terhadap 5 lelaki dewasa. Jadi pada ketika tu, defendant Juvana Muhammad Afroz ni isytiharkan bahawa budak yang berusia 17 tahun 6 bulan pada hari jenayah tu, dia ni akan dikenakan tindakan ataupun keadilan Juvana. Kira Mamat ni di-charge sebagai Juvana lah, dia bukan di-charge sebagai adult kan. Dan pada waktu tu pihak diorang ni ambil keputusan yang Afroz ni tidak akan dibicarakan sebagai orang dewasa dan dia dibicarakan secara berasingan. Kat mana? Kat Mahkamah Juvana kan. Kira bernasib baik lah si Muhammad Afroz ni. Jadi pada 10 hari bulan Januari, salah seorang peguam suspek bagi tahu media bahawa mangsa yang bertanggungjawab dekat atas serangan tu. Kau bayangkan, kau jadi mangsa, tapi kau yang kena bertanggungjawab disebabkan orang attack kau. Sebab apa? Katanya, couple ni patutnya lebih tahu pada waktu sekian-sekian ataupun pada waktu 9.30 malam, 10 malam ni tidak sepatutnya menggunakan pengangkutan awam. Tapi couple ni naik juga public transport. Siapa suruh cek pasal? Diorang lah tanggung, dia cakap macam tu. Kau tahu peguam tu cakap apa lagi? Peguam tu cakap yang sepatutnya pasangan ni tak boleh keluar berkeliaran pada lewat malam pun. Tak sepatutnya keluar berkeliaran pada lewat malam. Siapa dia? Nak dictate orang macam ni. Pukul berapa boleh keluar, pukul berapa tak boleh keluar, betul tak? Dan lawyer ni pun ambil lagi satu step further tu. Dia kata yang dia tak pernah nampak satu pun insiden serangan seksual dengan wanita yang jadi mangsa tu. Dia tak nampak pun benda tu. Jadi bila peguam ni cakap macam ni, daripada sini kita dah boleh nampak macam mana pemikiran dia tentang kaum wanita secara umum. Seolah-olah dia macam nak mempersalahkan orang perempuan keluar malam. Dia mempersalahkan patutnya perempuan tu lebih tahu kan, supaya jangan ambil public transport tengah-tengah malam, tapi kau ambil juga. Bila dah kena kau nak salahkan kita orang pula. Dia lebih kurang macam tu lah. Jadi daripada sini kita dah boleh tahu lah kan, peguam ni memang jenis yang bias sikit. Pada 11 hari bulan Mac 2013, Ram Singh ataupun dia punya driver bus tu ditemui tergantung dekat dalam sel dia yang digunakan bersama dengan 3 banduan yang lain. Tapi yang peliknya guys, even polis pun tak dapat nak mengesahkan bahawa benda tu adalah membunuh diri ataupun dia dibunuh kan. Jadi macam
Agak pelik juga. Jadi berikutan dengan kemarahan orang ramai dan juga tuntutan untuk pembicaraan yang cepat kan, sebab benda ni bisa dah delay tau, delay. Jadi of course rakyat dah semua dah jadi pressure, rakyat semua dah jadi macam fidgeting kan, bila nak bicara. Jadi bila dah kena pressure dengan rakyat pada 10 hari bulan September 2013 dekat mahkamah dekat Delhi ni, 4 orang dewasa tu didapati bersalah atas jenayah diorang, dan pada 13 September diorang dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Tapi itulah yang aku pelik satu benda. Dia dah buat benda ni, dia dah belasah perempuan tu, dia dah macam-macam buat kat perempuan tu, tapi diorang tetap buat rayuan supaya hukuman dikurangkan. Jadi bila dapat je rayuan macam ni, of course pihak mahkamah akan tolak rayuan diorang ni bulat-bulat lah kan? Dan rayuan diorang ni ditolak oleh Hakim Yokesh Khanna pada ketika tu. Dan Yokesh Khanna ni pun pandai. Dia kata bahawa jenayah yang diorang buat ni, dia seolah-olah macam menyentuh hati nurani kolektif orang-orang India ni. Dan rakyat India ni, diorang bukan sewenang-wenangnya akan tutup mata, akan lupakan benda-benda ni terhadap jenayah yang diorang lakukan ni. Diorang memang takkan senang-senang nak kasih lepas macam tu je. So, apa jadi dengan budak Juvana ni? Budak Juvana yang umur 17 tahun yang tak kena hukuman gantung sampai mati ni. Okey, dia disabitkan juga dengan pembunuhan dan juga serangan pada 31 Ogos 2013. Tapi dia hanya menerima hukuman maksimum penjara 3 tahun. 3 tahun je guys. Dia dah ambil nyawa orang, dah belasah orang, tapi dia kena penjara 3 tahun je. Dan budak tu dibebaskan pada 20 hari bulan Disember tahun 2015. Okey guys, ini satu fakta yang korang kena tahu. Okey. Walaupun diorang ni kena hukuman gantung sampai mati, abang kepada driver bas tu, Mukesh Singh, dia langsung tak tunjukkan rasa sesal pun. ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब वो नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज्यादा। Langsung tak rasa bersalah, tak rasa regret, terhadap apa benda yang dia dah buat pada bangsa. In fact, Mukesh ni dia macam put the blame kepada couple tu. Disebabkan apa? Couple tu melawan. Kalau katakanlah couple tu tak melawan, mungkin couple tu masih hidup sampai sekarang. Itu dia punya argument dia. Guys, kita kena rembat. Kita kena pukul dengan batang besi. Takkan kita tak melawan, takkan kita nak tadah ke, betul tak? Kan? Tapi itu argument dia. Pada 13 bulan Mac, Mahkamah Tinggi Delhi mengesahkan hukuman gantung terhadap 4 lelaki tu. 13 bulan Mac 2014. 4 penyerang tu merayu, tapi pada 5 hari bulan Mei 2017, Mahkamah Agong telah menolak rayuan diorang dan mengekalkan hukuman diorang, iaitu hukuman gantung ni. Peguam diorang ni siap boleh minta belas ihsan daripada Presiden tau. Dia bukan minta belas ihsan daripada siapa-siapa, dia minta belas ihsan daripada Presiden. Tapi usaha tu sia-sia lah. Dan 4 banduan tu dihukum bunuh dekat penjara Tihar pada 20 hari bulan Mac 2020. Oh lagi guys, baru 4 tahun. Kan? Dan mereka disahkan mati selepas digantung lebih kurang dalam 30 minit macam tu lah. Jadi orang ramai dekat seluruh dunia, termasuk aku sekalipun, bila aku tengok cerita Netflix tu, aku terasa macam agak disturbing juga dengan cerita ni kan. Dia macam kesian, kau rasa marah, kau rasa geram dengan justice system dekat sana dan sebagainya. Bila details kecederaan Jody ni keluar ke dunia secara meluas melalui laporan media, orang ramai marah guys. Orang ramai marah, protes kan? Benda jadi kecoh dekat India Gate dan juga dekat Rasina Hill di New Delhi. Dan protes yang sama telah berlaku di seluruh negara dan kemudiannya mencetuskan protes di seluruh Asia Selatan. Termasuklah pada ketika itu ada perarakan dan juga perhimpunan dekat Nepal, Sri Lanka, Pakistan dan juga Bangladesh. Kan? Disebabkan couple ni yang dah dibelasah, yang dah terbunuh, salah seorang daripada dia dah terbunuh, dia create macam orang kata domino effect kepada semua negara-negara yang berdekatan kat situ. Protes yang terjadi dekat Delhi ni, dia telah memberikan satu orang kata kesan, satu kesan terhadap negara tu berkenaan dengan keganasan seksual. Jadi kebiasaannya bila ada perhimpunan-perhimpunan yang macam ni,
sebahagian besar itu didominasikan oleh kaum-kaum wanita, kan? Tapi sekarang ni kaum lelaki pun secara aktif ambil bahagian juga dalam protes tersebut. Dan diorang ni, diorang cakap apa? Diorang tuntut, orang kata, keadilan dan hukuman yang lebih keras untuk jenayah terhadap wanita, bersama-sama dengan accountability daripada negara. Negara pun kena bertanggungjawab juga. Jadi guys, pada hakikat kanak-kanak di bawah umur adalah antara, orang kata, attacker yang menyebabkan kemarahan kerana dia tidak boleh dijatuhkan hukuman sebagai orang dewasa. Pasal tu pun orang mengamuk guys. Kalau ikutkan pada diorang, kau 16 ke, kau 17 ke, kau tali gantung juga. Tapi disebabkan undang-undang, ya of course, budak tu terlepas lah. Jadi guys, berikutan dengan kejadian tu, undang-undang India telah dipinda untuk membawa hukuman yang lebih ketat bagi jenayah terhadap wanita. Jadi bila diorang tengah nak buat pindaan undang-undang ni, antara yang paling banyak undang-undang yang telah digubal adalah Seksyen 376 Kanun Keseksaraan India telah disemak untuk meningkatkan hukuman bagi kesalahan merogol. Itu yang paling banyak diorang gubal. Okay? Yang lain-lain ni semua biasa-biasa je. Tapi by the time sampai dekat Seksyen 376 Kanun Keseksaraan India ni, diorang semak berkali-kali, diorang gubal. Jadi guys, apa benda yang diorang gubal ni? Rogol. Kalau di India, kesalahan merogol ni boleh dihukum dengan hukuman minimum 7 tahun dan kemudiannya dinaikkan lagi kepada 10 tahun. Itu yang diorang gubal. From 7 years naik ke 10 years. Dan undang-undang yang kedua ataupun undang-undang yang diorang gubal lagi ni adalah kalau katakan didapati bersalah berkenaan dengan merogol yang menyebabkan kematian, boleh dihukum dengan hukuman minimum 20 tahun. Minimum 20 tahun. Tapi berbaloi ke 20 tahun? Ya, merogol menyebabkan kematian minimum 20 years. Jadi bila rakyat India rasa macam marah berkenaan dengan budak-budak juvana yang buat benda-benda macam ni dibebaskan ataupun kena hukuman dalam 3 tahun dan semua, Akta Keadilan Juvana pun telah dipinda untuk membenarkan penyerang ataupun attacker yang kecil yang semuda 16 tahun ni, diorang akan dibicarakan sebagai orang dewasa. Kalau katakan dituduh melakukan jenayah yang kejam. Jadi diorang pinda juga benda tu. Diorang ubahlah undang-undang diorang ni. Diorang buatlah pindaan undang-undang diorang ni. Tapi jenayah terhadap wanita dekat India ni masih lagi berleluasa guys. Masih lagi banyak. Dan pakar India mengatakan bahawa undang-undang dan juga masyarakat perlu berkembang seiring. Tak ada lagi persoalan bahawa penguatkuasaan undang-undang yang tidak wajar perlu diselesaikan. Dalam arti kata lain, rakyat India ni diorang kena main satu peranan yang penting untuk menangani nilai-nilai psikiatrik yang orang kata dah berakar umbi. Dan benda tu sangat-sangat kritikal tau. Benda-benda tu sangat-sangat kritikal untuk mencegah jenayah terhadap kaum wanita ni. Jadi, itulah kes yang aku nak cover pada hari ni adalah tentang Nirbhaya. Kes Nirbhaya. Jadi kepada sesiapa yang masih lagi belum menonton series di Netflix berkenaan dengan Nirbhaya kes ni, anda boleh tonton dekat sana untuk mendapatkan cerita yang lebih mendalam, yang lebih orang kata yang lebih detail lah dekat situ. Okay? Kita akan berjumpa lagi on the next coming episode. Jangan lupa like, share dan subscribe Rotten Eggs Podcast. InsyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.